Pertanyaan, saya adalah seorang isteri yang punya rambut tebal dan panjang serta gemar menyanggur rambut saya dengan rapi. Sedangkan suami saya pula seorang yang kuat jimok. Mari dua ni punduk. Sehingga saya terpaksa mandi junub tiap pagi. Apakah saya diwajibkan menghuraikan rambut saya ketika mandi janabah itu? Mohon berpenjelasan dengan dalilnya sekali. Baik. Isteri ini yang bertanya, rambutnya panjang. Bila rambutnya panjang, dia sanggup. Faham lagi? Bila sanggup, persoalan dia tak ada masalah, tak sanggup. Suami dia ni kuat jimok. Nyimok macam makan nasi. Faham lagi? Mana 3 kali sehari. Jadi tak. Jadi bila junub, kena datang perintah mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu berjanabah, maka wajib melakukan mandi. Jadi soalan isteri ni, adakah setiap kali mandi hari-hari dia kena buka sanggur dia? Nak? Boleh tak mandi tak buka sanggur? Cari yang kita-kita tu. Jawapan, untuk menjawab pertanyaan puan ini, lebih baik kita perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Katanya, ya Rasulullah, aku seorang wanita yang suka gulung rambut, yang ini sanggul rambutku. Apakah sanggul itu mesti aku huraikan? Mesti aku buka setiap kali aku mandi janabah? Rasulullah SAW menjawab, tidak perlu. Cukup engkau tuangkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali, kemudian siramlah air ke tubuhmu, berarti engkau telah suci. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmizi. Selanjutnya Imam Muslim pula meriwayatkan daripada Ubaid bin Umar radhiyallahu anhu, katanya disampaikan orang kepada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Abdullah bin Umar menyuruh kami, yakni kaum wanita, supaya melepaskan gulungan iaitu sanggul rambut bila mereka mandi. Aisyah berkata, hei, aneh sungguhlah patuah Ibnu Umar ini, disuruhnya wanita melepaskan gulungan rambut ketika mandi. Mengapa tidak suruh raja wanita cukur kepala mereka? Aku pernah mandi bersama dengan Rasulullah SAW dari satu bejana. Ketika itu menuangkan air ke kepalaku tidak lebih daripada 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Gini, dalam hadis menyebut tak wajib orang perempuan mandi buka sanggul. Cukup dengan tuangkan air 3 kali di atas kepalanya. Nah, apakah maksudnya? Sebab tu kita perlukan huraian para ulama. Setiap hadis dihuraikan oleh ulama. Sebab tu kitab-kitab hadis dia ada syarah dia. Kitab Sahih Bukhari dia ada syarah dia. Syarah Bukhari siapa karang? Kitab Fathul Bari siapa karang? Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Nah, Syekh Badaruddin Al-Aini Al-Hanafi. Nah, itu Sahih Bukhari tengok tu. Salim Seguni mensyarahkan setiap kalimah-kalimah yang diucapkan oleh Nabi. Takut kita maksudkan benda lain. Takut kita faham kod lain. Nampak lagi? Syarah Abu Daud Aunul Ma'bud. Nah, di pondok-pondok mengaji lah. Aunul Ma'bud syarah Sahih Abu Daud. Syarah Nasa'i Imam Suyuti. Betul tak? Syarah Daruqutni, Syarah Baihaqi, banyak lagi. Kenapa mereka mensyarahkan? Kerana takut kita maksudnya lain, takut salah. Jadi begini, dalam hadis-hadis memang menyebut tidak wajib. Ulama-ulama memberi penerangan yang lebih jelas. Maksud tidak wajib dibuka sanggul ketika mandi junub ialah jika dituang kot pun sudah rata air di atas tiap aurat rambut itu. Tetapi jika sanggul itu kemah, sekira-kira kita tuang air pun tak kena air pada batang rambut, pada pangkal rambut di kepala, kerana kemahnya sanggul, maka pada ketika itu wajib buka sanggul. Nampak lagi? Kenapa? Kerana di sana ada hadis yang lain, hadis sahih. Nabi kata siapa yang mandi junub tidak kena sehelai saja bulu pada badannya, maka soal mandinya itu tidak sah. Jadi dikompromikan hadis-hadis.
Faham? Maksud hadis tak wajib buka itu ialah jika longgar. Faham? Jika airnya kuat. Macam kita kan sekarang ada shower hot kuat. Ada setengah rumah shower dia slow je. Nampak tak? Tengok pada paip hujan jangan buka ngeleh gitu. Macam ke hujan renyang-renyang. Faham lagi? Tapi ada yang bau gitu. Nak, dia Allah kepala tu tak renyah pun kata tu. Faham lagi? Jika maknanya air itu banyak dan rata rambutnya tanpa dibuka sanggul, maka sunat saja buka, kata ulama fiqh, tidak wajib. Balik kepada hadis ni. Dan jika tak buka, tak rata air, tak kena ada bahagian rambut yang tidak kena kerana kuat atau kemah ikatan sanggul, maka jadi wajib buka. Sama seperti cincin. Jika kita tak gerakkan cincin, kita mandi junub, tak payah ejah gerak-gerak cincin, sudah rata air di bawah tepat cincin, maka sunat saja gerakkan ikut sunnah Nabi. Tapi kalau cincinnya ketat, kalau tak gerak, ada bahagian yang tak kena air, maka menggerakkan cincin ketika mandi junub hukumnya wajib. Faham lagi? Gitu. Dah patut apa senang wak rambut pendek aku pandamung lah. Cuma umul mukminin, isteri-isteri Nabi, sahabat-sahabat perempuan radhiyallahu anhunna zaman dulu, mereka ni berambut panjang. Tahu rambut panjang itu bukan ada gambar. Kerana dalam hadis-hadis menerangkan tentang diikat rambut dengan sanggu. Mana kalau orang sanggu ni rambut panjang. Dia mula dap sanggu ni tahun 80-an. Mula perempuan dap sanggu lah rambut pendek. Kalau 70-an ke bawah dulu orang cerita sanggu pula ke. Bila buka tu apa kat belakang rambut. Dah perempuan boleh dak rambut pendek? Boleh. Yang kata haram menyerupai lelaki. Pendek macam lelaki dah. Mana kalau dia orang tengok daripada belakang tak tengok rupa, orang tasyabuh, orang sudah salah habah. Tasyabuh tu kesamaran, bahasa baku. Bahasa Terengganu salah habah. Faham tak? Salah habah dah, laki ke puan tak tahu dah. Pendek ni rambut. Faham lagi? Bila salah habah dah, ragu dah laki ke perempuan, kena laknat. Jadi fahamlah. Macam pulih tu kan, laki kan rambut askar, rambut pulih. Kan pendek betul tu. Siap ada mak gak ni, wai suku tu ni. Tiba-tiba kau puan giwak kau pendek gitu, maka hukumnya haram. Haram itu dosa besar, dosa kecil. Dosa besar kerana dalam hadis Nabi sebut la'anallah, Allah laknat an-nisaa, perempuan, yatashabbahna, mereka itu menyerupai birrijal, dengan kaum lelaki. Ibn Hajar sebut dalam mukadimah kitab Zawajir, nak kenal dosa besar, dosa kecil. Dosa besar kalau mula dengan laknat. La'anallah maknanya Allah melaknat kaum wanita yang menyerupai badan mereka itu dengan kaum lelaki. Sama ada menyerupai pada berpakaian ataupun pada rambutnya. Jadi pendek tak ada masalah. Pendek biarlah pendek orang kurang maksudnya. Okey? Jangan pendek, lelaki dah ni, tengok depan lah, puang, aku nak lelaki pendek dengan rambut, faham? Kalau gitu kesamaran lah. Kesamaran masuk dalam hadis la'anallah, Allah laknat. Dah kalau penyakit kita kena cukur. Accident nak jahit kepala kan yang cukur. Kalau nak jahit, orang cukur tak kepala. Contohlah, bini jatuh, nak selfie kat drobi, berdabak jatuh pun. Faham lagi? Ngedor-dor gong jatuh belakang, pecah kepala. Doktor cukur. Nak jahit, takkan jahit dengan rambut-rambut. Itu tak apa, berubat. Tahu pun bini dia kelimomo. Kelimomo ni ada obat dia, pakai shampoo dia. Shampoo kelimomo ni mahal lah. Dalam 500-400 lebih sebotol. Kalau kita pergi kedai, ditulis kelimomo shampoo. Tukang tu. RM13 kan. Kalau kita pergi klinik pakar, dia beri shampoo kelimomo. 480 sebotol, molek lah. Kalau grade 2 sikit, 200 setengah.
Tu berobat klaim momor. Tapi kalau kita pergi di kedai-kedai rocik, tulis lah ke tanpa klaim momor sepanjang hayat. Berapa ni? RM6 tapang. Nampak? Dah tu sama je. Dibeli botol besar, dipack je. Ni klaim momor, ni kutu, ni rambut kilak, ni rambut luruh. Dah. Jadi dia pun cukur lah. Kerana dia antara obat klaim momor yang terbaik ialah cukur kepala. Lepas cukur kepala, sebab dia duduk di kulit kepala. Cukur kepala bini kita. Kemudian ambil minyak gas. Tak ada? Minyak tanah. Minyak tanah semakuk. Lepas tu perah salimah. Bang? Oh, parok lah. Perah salimah boleh 4-5 teh. Campur dengan minyak. Ambil dengan tisu basah. Tepek atas kepala. Kerana curah atas kepala. Kemudian buku dengan tualat. Dia dalam 12 jam. 12 jam tu ni macam genet tu dalam kepala. Tekung. Memang tak nitah anak dengan anak-anak tergandik patah nak. Faham lagi jangan win nitah udak-udak depan. Pasal sakit sangat. 2-3 kali buat dia hilang. Okey? Jadi kena cukur tak kepala? Kena cukur. Itu berubat. Berubat tidak haram. Tidak dikata menyerupai lelaki. Okey? Itu berubat.